السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah taala kita akan mula dengan syarahan kitab Al-Aqidah Al-Murshidah, yang mana ia antara kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah sebuah risalah yang ringkas yang ada padanya syarahan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada padanya tentang aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini kitab yang terkenal. Ia adalah risalah yang As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang dia membebaskan Baitul Maqdis, dia telah menyuruh para muadzinin, para Bilal, untuk membacanya pada setiap malam sebelum azan subuh, membacanya atas minarat, supaya masyarakat di negara-negara Islam mereka mendengar tentang tauhid, mendengar tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mantapkan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah antara masyarakat. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail ila Musamaratil Awail, dia telah menyebut bahawasanya As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia suruh untuk ia dibacakan atas minarat, dan dia kata sampai zaman saya ini masih lagi dibacakan di Mesir. Maknanya telah berlalu hampir 400 tahun sedangkan Al-Aqidah Al-Murshidah dibacakan atas minarat. Dan juga kitab ini telah disebut matanya oleh As-Subki, Tajuddin As-Subki, yang dia adalah anak kepada Taqiyuddin As-Subki. Dua-dua mereka daripada para ulama. Maka Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, dia telah menukilkan matan aqidah ini dalam kitabnya sampai akhirnya, dan dia kata tiada pada aqidah ini perkara yang diingkari, yang ditolak oleh seorang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kitab ini adalah satu kitab yang sangat bagus, ringkas, dan insya-Allah kita akan cuba syarahkannya pada masa yang singkat. Maka saya harap muslimin dan muslimat ikut pengajian kita sampai akhirnya, dan dhabit kitab apabila kita bacakan. Boleh dapat salinan daripada kitab ini pada channel Telegram bersama Profesor Dr. Sheikh Omar Kalash, maka boleh dapat salinan di sana. Kita akan baca matan, kemudian kita akan syarahkan. Qala al-muallif rahimahullah, kata pengarang rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam arsyadana Allah wa iyyaka. Maknanya tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan petunjuk kepada kita dan kamu wahai pembaca. Annahu yajibu ala kulli mukallafin, bahawasanya wajib atas setiap orang yang mukallaf. Mukallaf adalah yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya seruan Islam, itu dinamakan mukallaf. Ada tanggungjawab atasnya. Di akhirat dia dipersoalkan, itu dinamakan mukallaf. Maka dia yang baligh, berakal, dan sudah sampai kepadanya seruan Islam, yakni dua kalimah syahadah dalam bahasa yang dia boleh memahami. Itu yang dinamakan mukallaf. Kalau baligh bagi lelaki, bagaimana dia jadi baligh? Dengan dia menyempurnakan usia 15 tahun Hijriyah, atau dengan dia melihat air mani, keluar daripadanya air mani. Bagi perempuan, salah satu daripada dua ini, atau dengan dia melihat darah haid. Maka kalau berlaku salah satu daripada tiga ini, perempuan itu dikira balighah. Maka itu adalah makna mukallaf, yang ada padanya tiga syarat ini. Wajib atas setiap orang mukallaf an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Wajib atas setiap orang mukallaf mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala Maha Esa pada mulkihi, yakni pada sultanihi,
يعني صفة الملك الأزلية. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dia Maha Esa dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada selain Allah yang bersifat dengannya. Maka qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada selain Allah yang bersifat dengan qudrat seperti qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala Maha Esa pada zatnya, pada sifat-sifatnya dan pada perbuatannya. Bila kita kata Allah Maha Esa pada zatnya, yani zat Allah tidak seperti zat ciptaan. Yani Allah Ta'ala dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk. Allah Ta'ala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Maknanya tiada persamaan bagi Allah. Dan Allah berfirman, "Laisa kamithlihi syai'." Maknanya Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Maka Allah Ta'ala yang dia tidak seperti sesuatu, dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk. Dia tidak bersifat dengan panjang dan lebar dan warna dan bentuk dan rupa paras. Bahkan Allah tidak seperti ciptaan, tidak seperti sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia Maha Esa pada sifat-sifatnya, yakni dia tidak bersifat dengan sifat ciptaan dan ciptaan tidak bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Suci daripada segala sifat ciptaan. Dia tidak bersifat dengan warna, tidak bersifat dengan bergerak atau dengan diam, tidak bersifat dengan warna atau bentuk. Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan. Kerana ini ada kaedah yang penting, yang ia apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka Allah Ta'ala tidak seperti ciptaannya. Dan Allah Maha Esa pada perbuatannya, yakni hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang dia mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Tiada selain Allah yang menciptakan dengan makna mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Manusia, cahaya, langit, bumi, segala sesuatu selain Allah itu adalah baharu, itu adalah ciptaan Allah. Kita dan perbuatan kita, sama ada yang baik maupun yang buruk, semuanya itu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita, lintasan hati kita, itu semuanya berlaku dengan kehendak Allah, dengan penciptaan Allah. Tiada satu habuk yang bergerak di dalam alam ini melainkan dengan kehendak Allah. Dan kata pengarang rahimahullah, khalaqal alama bi asrihi, yani Allah Ta'ala dia menciptakan alam ini semuanya. Al-alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-uluwiyya was-sufliyya wal-arsha wal-kursiyya. Dia menciptakan alam atas, langit-langit, apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di atasnya. Was-sufliyya yani alam bawah, bumi-bumi, apa yang ada padanya, apa yang ada di bawahnya. Wal-arsha wal-kursiyya, yani dia menciptakan al-arsh. Al-arsh itu adalah atap syurga. Ia ciptaan Allah yang paling besar dari sudut saiz. Allah Ta'ala dia menciptakan al-arsh, dan Allah ada sebelum adanya arsh, sebelum adanya alam. Dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Dia menciptakan arsh sebagai tanda kekuasaannya, bukan kerana dia berhajat kepadanya. Allah tidak berhajat kepada ciptaan. Wal arsha wal kursiyya. Al kursi itu satu ciptaan yang besar yang berada di bawah arsh, dan ia lagi besar daripada langit-langit dan daripada bumi-bumi. Ia sangat besar, tapi al arsh lagi besar daripada al kursi. Warid di dalam hadis, mas samawatu sab'u fi jambil kursi illa ka halaqatin fi ardin falah wa fadlul arshi ala al kursi ka fadlil falati ala al halaqah. Maknanya 7 langit kalau dibandingkan saiznya dengan Al-Kursi, ia ternampak seperti cincin dalam padang pasir yang luas. Dan kalau dibandingkan saiz
Al-Kursi dengan Al-Arsh, maka ia ternampak seperti cincin dalam padang pasir yang luas. Subhanallahil Azim. Al-Arsh itu ciptaan Allah dan Allah tidak berhajat kepadanya. Kata pengarang, was-samawati wal-ard, yani Allah Ta'ala dia yang menciptakan langit-langit dan al-ard, yani bumi. Ada di atas kita 7 langit, dan langit-langit ini sangat besar. Warid di dalam hadis bahawasanya antara bumi ini dan langit yang pertama ada jarak perjalanan 500 tahun. Dan setiap langit dan langit yang atasnya ada juga jarak perjalanan 500 tahun. Atas 7 langit ada syurga, tapi syurga terpisah daripada langit yang ketujuh. Bukan lantainya, bukan langit yang ketujuh. Dan syurga sangat besar. Atas syurga ada Al-Arsh. Atas Al-Arsh ada Al-Lawhul Mahfuz menurut pendapat setengah ulama, yang ia adalah papan yang besar yang dicatat padanya semua yang telah berlaku pada alam ini dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kata pengarang, وَمَا بَيْنَهُمَا أو وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فِيهِمَا, yani Allah Ta'ala dia menciptakan apa yang ada di langit-langit dan bumi-bumi, dan dia menciptakan apa yang ada antara bumi ini dan langit yang pertama. Semua itu ciptaan Allah. Dengan ibarat yang lain, kita boleh kata segala sesuatu selain Allah, Allah yang menciptakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai', yani dia menciptakan segala sesuatu. Dan kata pengarang, jami'ul khalaiqi maqhuruna biqudratih, yani segala ciptaan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku dharratun illa biiznih, tiada satu habuk yang bergerak melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kehendak Allah, melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difahami daripada ini bahawasanya segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah dan ia dikuasai oleh Allah. Maka perbuatan kita, niat kita, lintasan hati kita, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi, tiada sekutu bagi Allah, tiada sekutu bagi Allah pada mentadbirkan alam ini. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarikun fil mulki, tiada bagi Allah sekutu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada memiliki alam ini. Alam ini semuanya milik Allah Ta'ala dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difahami daripada ini bahawasanya segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu perkara penting menurut kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya bahawasanya perbuatan hamba semuanya berlaku dengan kehendak Allah, berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penciptaan Allah. Tetapi amalan yang baik itu diridai oleh Allah, adapun amalan yang buruk maka itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dua-duanya dengan penciptaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hayy yani Allah maha hidup, kehidupan Allah tanpa ruh, tanpa jantung, tanpa paru-paru, kerana Allah tidak seperti sesuatu, dia tidak bersifat dengan anggota badan dan tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran. Qayyum yani dia tidak berhajat kepada sesuatu. Dan ada ulama yang kata Al-Qayyum maknanya yang tiada akhir bagi kewujudannya. La ta'khudhuhu sinah, yani Allah Ta'ala tidak bersifat dengan mengantuk, wala naum, tidak bersifat dengan tidur. Dia tidak bersifat dengan mengantuk, tidak bersifat dengan tidur. Kerana yang bersifat dengan mengantuk atau tidur itu yang bersifat dengan penat.
maka Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Alimul ghaibi wasyahada, Allah Ta'ala dia maha mengetahui al-ghaib, apa yang kita tidak tahu, wasyahada, apa yang kita tahu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata pengarang, tiada sesuatu sama ada di bumi atau di langit yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia tahu apa yang ada di atas darat dan apa yang ada di laut. Hatta apa yang ada di dasar laut, Allah Ta'ala dia tahu tentangnya kerana dia menciptakan segala sesuatu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, tiada satu daun yang gugur daripada satu pokok melainkan Allah Ta'ala dia tahu tentangnya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, tiada satu benih yang ada di satu kegelapan atas muka bumi ini, dan tiada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering melainkan telah dicatat dalam kitab mubin, dalam al-lawhul mahfuz yang kita telah sebut tentangnya tadi, yang setengah ulama kata ia berada di atas arash dan ada ulama yang kata ia berada di bawah arash. Ahata bi kulli syai'in ilma, Allah Ta'ala dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Ta'ala dia tahu bilangan perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah ciptakan, dia tahu bilangannya subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullah, fa'alun lima yurid, yakni Allah Ta'ala dia maha berkuasa ke atas menciptakan apa yang dia kehendaki. Maka apa yang Allah Ta'ala kehendaki ia ada, dia maha berkuasa ke atas mengadakannya pada waktu yang dia kehendaki baginya ada padanya. Tiada sesuatu yang melemahkan Allah atau menghalangnya daripada mengadakan apa yang dia kehendaki ia ada. Qadirun ala ma yasha', Allah maha berkuasa ke atas apa yang dia kehendaki adanya. Maka seperti mana kita telah sebut tadi, perkara yang Allah Ta'ala kehendaki ia ada, dia maha berkuasa ke atas mengadakannya. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakni Allah Ta'ala maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Lahul mulku, lahul mulku yakni baginya as-sultan at-tam alladhi la yunazi'uhu fihi munazi'. Dan al-mulk di sini bukan maksud dengannya perkara-perkara yang dia bagi kepada ciptaan, tapi al-mulk di sini maksud dengannya sifat al-mulk. Allah Ta'ala bersifat dengan al-mulk al-azali. Segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat al-mulk al-azaliyah maka ia tidak seperti sifat ciptaan. Walahul ghina, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Walahul ghina yakni al-qiyamu bin nafs, seperti mana kita syarah apabila ajarkan tentang sifat 20, kita sebut qiyamuhu bi nafsihi, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Allah Ta'ala baginya al-ghina, yakni dia tidak memerlukan sesuatu. Walahul izzu, walahul izzu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah yang bersifat dengan al-izz. Allah Ta'ala antara nama-namanya adalah al-aziz. Allah berfirman, wallahu azizun dhuntiqam, dalam surat Ali Imran. Kata al-halimi maknanya yang tidak boleh menyampaikan kepadanya mudarat,
Dan kata Al-Khattabi, Al-Aziz maknanya yang tidak boleh dikalahkan, seperti mana ini disebut oleh Al-Hafidh Al-Bayhaqi. Wal-baqa, yani kata pengarang, wal-baqa yani bagi Allah al-baqa. Al-baqa itu kekekalan, yani Allah Ta'ala maha kekal, tiada akhir bagi kewujudannya. Walahul hukmu, baginya al-hukum. Maka Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang telah menjadikan yang wajib-wajib dan yang haram-haram. Dia yang telah menjadikan yang mubah-mubah. Wal-qada, wal-qada yani penciptaan. Yani Allah Ta'ala dia yang menciptakan. Penciptaan, sifat penciptaan, yakni mengeluarkan daripada tiada kepada ada, itu hanya bagi Allah. Kita selalu sebut tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Apa makna al-qada'? Al-qada' maknanya penciptaan. Maka kita percaya segala sesuatu yang ada dalam alam ini ada dengan qada'illah, dengan penciptaan Allah. Allah berfirman, faqadahunna sab'a samawat. Yani Allah Ta'ala telah menciptakan langit-langit sebagai 7 langit. Walahul asma'ul husna, yani bagi Allah nama-nama yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Semua nama-nama Allah mulia. Semua nama-nama Allah menunjukkan kepada kesempurnaan. Tapi ada 99 nama yang disebut dalam hadis, warid dalam hadis bahawasanya yang hafal 99 nama ini maka dia masuk ke dalam syurga. Warid man ahsaha dakhalal jannah. Maka siapa yang hafalnya dan dia memahami maknanya, maka dia masuk ke dalam syurga. Ada bagi Allah Ta'ala nama-nama selain yang 99 itu, tapi 99 itu ada baginya fadilah, ini yang disebut di dalam hadis. Dan kita tidak boleh namakan Allah dengan nama yang tidak warid dalam syara'. Nama-nama Allah kita tahunya daripada syara'. Maka orang perlu berhati-hati, jangan namakan Allah dengan apa yang tidak warid dalam syara'. Kata pengarang, la dafi'a lima qada, yani tiada yang mampu tolak berlakunya perkara yang Allah kehendaki ia akan berlaku. Hatta walaupun orang membuat doa atau salat atau sedekah, ini tidak menolak berlakunya perkara yang Allah kehendaki dengan kehendaknya yang azaliyah ia akan berlaku. Karena perubahan sifat makhluk, maka kehendak Allah yang azaliyah tidak berubah. Apa yang Allah kehendaki mesti berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak berlaku. Wala mani'a lima a'ta, yakni tiada yang mampu menyampaikan sesuatu kepada hamba yang Allah Ta'ala menghalang perkara itu sampai kepada hamba. Perkara yang Allah tidak kehendaki ia sampai kepada hamba, maka tidak akan sampai kepada hamba. Duit yang orang usaha untuk dapatnya, kalau Allah tidak kehendaki ia sampai kepadanya, orang tidak akan dapatnya. Yaf'alu fi milkihi ma yurid. Allah Ta'ala dia buat pada miliknya apa yang dia kehendaki. Maka apa yang Allah Ta'ala kehendaki berlaku pada alam ini mesti akan berlaku. Tiada yang menyuruh Allah dan tiada yang menegahnya. Wa yahkumu fi khalqihi bima yasha. Allah Ta'ala dia berhukum pada ciptaannya dengan apa yang dia kehendaki. Dia yang telah menjadikan yang haram-haram dan dia yang telah menjadikan yang fardu-fardu. La yarju thawaban wa la yakhafu iqaba. Allah Ta'ala tidak harap balasan pahala daripada ciptaan, kerana Allah tidak berhajat kepada ciptaan. Allah tidak seperti kita.
Wala yakhafu iqabah, dia tidak takut siksaan daripada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat daripada ciptaan, dan tiada yang mampu menyampaikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak jadi mulia dengan ciptaan. Maka tidak boleh dikatakan Allah Taala menciptakan ciptaan untuk dia memuliakan dirinya atau zatnya dengan ciptaan ini. Tidak boleh. Kerana Allah tidak berhajat kepada ciptaan untuk kemuliaannya Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaan dan tidak takut azab daripada mereka. Laisa alaihi haqqun yalzamuhu wala alaihi hukmun. Yani tiada sesuatu yang wajib ke atas Allah. Laisa alaihi haqqun yalzamuh. Tiada sesuatu yang wajib ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala alaihi hukmun. Tiada yang dia menyuruh Allah atau menegahnya. Wa kullu ni'matin minhu fadlun. Setiap nikmat itu kurniaan daripada Allah. Nikmat yang diberikan kepada hamba itu kurniaan daripada Allah. Wa kullu niqmatin minhu adlun. Yani setiap bala yang diturunkan maka itu keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yani Allah Ta'ala tidak dipersoalkan tentang apa yang dia buat, tetapi hamba-hamba mereka yang dipersoalkan. Tidak boleh tanya kenapa Allah membuat sekian atau membuat sekian dengan kasad, dengan niat membantah kepada Allah. Kerana yang membantah kepada Allah dia seperti iblis. Iblis telah membantah kepada Allah. Apabila iblis disuruh membuat sujud kepada Adam, maka iblis dia membantah kepada Allah. Orang yang membantah kepada Allah jatuh dalam kekufuran wal'iyadhu billahi ta'ala. Kata pengarang mawjudun qabla al-khalqi, yani Allah Ta'ala ada sebelum adanya segala ciptaan. Laisa lahu qablun wala ba'dun, yani Allah Ta'ala dia azali dan abadi. Azali tiada permulaan baginya. Maka tidak boleh dikatakan sebelum Allah ada. Tidak boleh dikatakan sedemikian kerana Allah azali, tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan tidak boleh dikatakan setelah Allah binasa, kerana Allah tidak binasa. Kerana ini kata pengarang laisa lahu qablun wala ba'dun, yani Allah Subhanahu wa ta'ala kewujudannya tidak didahului dengan ketiadaan, dan kewujudannya tidak dikatakan bahawasanya setelah dia ada dia akan tidak ada. Tidak. Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan, tiada permulaan dan tiada akhir bagi kewujudannya. Wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalf. Ini sangat penting. Ini antara asas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyucikan Allah daripada berada di arah, menyucikan Allah daripada berada di tempat. Kata pengarang, Allah Ta'ala tidak bersifat bahawasanya dia berada di arah atas, dan tidak bersifat dengan dia ada di arah bawah, atau di arah kanan, atau di arah kiri, atau di arah depan, atau di arah belakang. Kerana Allah Ta'ala dia ada tanpa tempat. Dia ada sebelum adanya alam ini. Sebelum adanya tempat dan arah, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menciptakan alam ini, menciptakan segala tempat dan arah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ciptaan. Bahkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan seperti kenyataan ini disebut oleh As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, dalam kitabnya Pohon Agama. Dalam muka surat 10, dia sebut juga seperti mana disebut oleh pengarang di sini.
dan dia sebut bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Kerana aqidah ulama kita, ulama Melayu, adalah aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mempercayai Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Dia tidak seperti ciptaan. Kata pengarang, wala kullun wala ba'dun, yakni Allah Ta'ala tidak bersifat bahawasanya dia jisim, maka tidak boleh dikatakan keseluruhannya dengan makna Allah Ta'ala itu jisim. Tidak boleh kata seperti itu. Dan tidak boleh dikatakan sebahagian daripada Allah. Kerana Allah bukan jisim, maka tidak bersifat dengan keseluruhan dan dengan sebahagian. Kerana yang bersifat dengan keseluruhan dan sebahagian itu jisim yang boleh dibahagikan. Adapun Allah Ta'ala, dia bukan jisim kasar yang boleh pegangnya dengan tangan seperti kayu, dan tidak bersifat dengan jisim halus. Tidak bersifat bahawasanya dia jisim halus seperti udara dan cahaya dan ruh, kerana Allah tidak seperti ciptaan. Allah Ta'ala dia yang menciptakan jisim yang kasar seperti batu dan kayu, dan dia yang menciptakan jisim yang halus seperti udara dan cahaya dan ruh. Dia tidak seperti ciptaannya. Kata pengarang, wala yuqalu mata kana, tidak boleh dikatakan bila Allah telah ada, kerana yang dipersoalkan tentangnya soalan ini yang ada baginya permulaan. Adapun Allah yang tiada permulaan bagi kewujudannya, tidak boleh dipersoalkan bila dia telah ada. Kerana Allah tiada permulaan bagi kewujudannya, maka tidak boleh dilarang tanya soalan ini tentang Allah. Kata pengarang, wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa, tidak boleh dikatakan juga di mana Allah berada. Tidak boleh tanya di mana tempat Allah, kerana yang menciptakan tempat, dia ada tanpa tempat. Dia tidak berhajat kepada tempat. Yang boleh tanya di mana tempatnya adalah perkara yang ada baginya tempat, perkara yang ciptaan. Adapun Allah yang ada sebelum adanya tempat dan arah, tidak boleh kata di mana tempatnya. Dan ini telah dijelaskan oleh seorang daripada ulama Melayu yang dia adalah Tuan Minal, atau namanya Syekh Zainal Abidin Ibn Muhammad Al-Fatani, dalam kitabnya yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dia menjelaskan bahawasanya aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat, dan tidak boleh orang tanya di mana tempat Allah, kerana soalan itu dipersoalkan oleh orang yang jahil yang tidak belajar aqidah, sedangkan soalan ini dilarang, tak boleh. Adapun apa yang warid dalam Sahih Muslim, bahawasanya baginda tanya kepada seorang hamba perempuan, aina Allah, maka dia kata fis sama'. Kata Al-Imam Nawawi, hadis ini bukan maknanya Rasulullah tanya tentang tempat Allah, tapi maknanya ditakwilkan dengan makna soalan baginda itu soalan tentang mengagungkan Allah. Yakni, apakah kepercayaan kamu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna soalan baginda. Bila hamba perempuan kata fis sama', maknanya Allah Ta'ala maha tinggi derjatnya, dan bukan maknanya Allah berada di langit. Ini adalah takwilan Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun membawa hadis ini secara zahir dengan didakwakan bahawasanya Allah berada di dalam langit, ini bercanggah dengan kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana Ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat, ada ijma' ulama bahawasanya Allah ada tanpa tempat, seperti mana dinukilkan ijma' ini oleh guru Al-Imam Al-Bayhaqi yang dia adalah Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq, dan juga dinukilkan ijma' ini oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Irsyad, dan Al-Razi dalam tafsirnya, dan selain mereka. Kata pengarang, wala kaifah, yakni tidak boleh tanya bagaimana bentuk Allah, kerana Allah tidak bersifat dengan bentuk, maka tak boleh tanya bagaimana bentuknya. Yang bersifat dengan bentuk dan rupa paras,
itu perkara yang ciptaan, yang ia baharu. Allah tidak seperti ciptaan. Kana wala makan, yani Allah Ta'ala dia ada sebelum adanya tempat. Kawwana al-akwan, dia menciptakan tempat dan alam. Wa dabbara az-zaman, dia menciptakan dan yang mentadbirkan zaman, masa. La yataqayyadu biz-zaman, masa tidak berlalu ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah bukan baharu. Wala yatakhassasu bil makan, dan Allah Ta'ala tidak menempati tempat. Yani Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'n, yani menciptakan satu perkara itu tidak menghalang Allah Ta'ala daripada menciptakan perkara yang lain. Kita buat kerja dengan anggota badan. Jika saya menggunakan dua tangan untuk masak, saya tidak dapat menulis pada masa yang sama. Allah Ta'ala dia Maha Pencipta. Dia tidak bersifat dengan anggota badan. Maka menciptakan perkara-perkara yang berlaku sekarang di Makkah tidak menghalang Allah Ta'ala daripada menciptakan perkara-perkara yang berlaku sekarang di Malaysia. Allah Ta'ala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Adapun firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam surat Yasin. Bukan maknanya Allah Ta'ala dia bercakap dengan kaf dan nun seperti mana kita bercakap dengan huruf. Tidak. Kerana kalam Allah yang azali, ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Tidak seperti kalam kita yang baharu. Ayat ini maknanya Allah Ta'ala menciptakan ciptaan tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Itu maknanya. Ini yang difahami daripada ayat. Dan bukan maknanya setiap perkara masuk dalam wujud, maka Allah Ta'ala mengatakan kun macam itu. Tidak. Kerana Allah Ta'ala kalamnya yang azali tidak seperti kalam kita yang baharu. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dia bercakap dengan huruf dan suara. Tidak. Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan. Tapi ayat ini maknanya Allah Ta'ala menciptakan ciptaan tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Menciptakan ciptaan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang, wala yalhaquhu wahmun, yani Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dengan waham. Wala yaktanifuhu aqlun, itu makna yang sama, tidak boleh digambarkan. Wala yatakhassasu bidzihni, maknanya sama. Wala yatamathalu fil nafsi, maknanya sama. Wala yutasawwaru fil wahmi, maknanya sama. Wala yatakayyafu fil aqli, maknanya sama. La talhaquhu al-awham wal afkar, yani Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Semua ini maknanya satu. Maknanya tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran. Kata Al-Imam Dhunnun Al-Misri dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Syeikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dan ramai ulama, mereka menyebut kaedah yang penting. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini kaedah yang penting, hendaklah dipegang kerana ia diambil daripada firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Pengarang rahimahullah dia mengakhiri kitabnya dengan menyebut ayat ini, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, yang maknanya Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dia mendengar dan melihat tanpa anggota badan, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa anggota badan, kerana Allah Ta'ala tidak seperti
sesuatu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kitab Al-Aqidah Al-Murshidah. Kita telah syarah dengan ringkas supaya insya-Allah penuntut ilmu mereka rasa ringan untuk mereka belajar kitab ini dan talaqi kitab ini. Dan saya mengijazahkan para muslimin dan muslimat yang mereka ikut rakaman ini daripada awal sampai akhir, saya mengijazahkan mereka dengan kitab ini Al-Aqidah Al-Murshidah dengan sanad saya melalui guru-guru saya sampai kepada pengarangnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, waffaqakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.